Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Lee selaku pensyarah bagi kursus etika dan perundangan dalam komunikasi EK 20203. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang tragedi Double Six. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Adibah binti Johari, Hisham Aldin Husin, Asnita binti Mardin, Maizura Jafar, dan Jasmine Nabila binti Jamlin. Pertama sekali adalah pengenalan. Pada 6 Jun 1976, satu peristiwa hitam berlaku yang melibatkan orang penting dan pemegang jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kerajaan Negeri Sabah yang berlokasi di Kota Kinabalu. Peristiwa Double Six ini telah mengorbankan ke-6 anak kapal yang terdiri daripada pemegang portfolio tertinggi di Sabah pada ketika itu. Ketua Menteri pertama yaitu Tun Fuad Stephen merupakan salah seorang yang terkorban berikutan nahas kapal terbang pada 6 Jun 1976. Peristiwa Double Six ini dimaksudkan adalah satu kemalangan pesawat yang dikendalikan oleh Sabah Air jenis GAF Nomad. Double Six ini sendiri adalah kejadian yang berlaku pada 6 Jun 1976 di Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian Double Six. Akibat daripada kecelakaan pesawat yang berlaku lebih kurang 47 tahun yang lalu, kejadian ini telah menyebabkan pergolakan politik dan sosial di Sabah dan di seluruh Malaysia. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk merungkai tanda tanya masyarakat tentang asbab berlakunya nahas kapal terbang ataupun tragedi Double Six ini. Oleh itu, objektif kajian yang telah dibuat oleh para pengkaji merupakan tujuan ataupun maklumat yang ingin dicapai oleh pengkaji dalam mencapai motif utama kajian ini dijalankan. Antaranya ialah mengenal pasti apakah sebab-sebab berlakunya kes Double Six, dan pengkaji akan mengumpul sebanyak mungkin maklumat dan data daripada sumber-sumber dan pihak yang boleh dipercayai agar ianya boleh dijadikan sebagai rujukan dan informasi kepada masyarakat. Seterusnya, latar belakang kajian Double Six ini juga dijalankan untuk mencari tahu tentang konteks politik dan sosial mengenai tragedi ini. Kajian ini dapat menganalisis konteks politik dan sosial di Sabah apabila tragedi ini berlaku. Ini juga akan melibatkan pemahaman tentang persaingan politik, kedinamikan parti politik, dan situasi sosial yang wujud dalam tempoh tragedi tersebut. Selain daripada itu, latar belakang kajian Double Six ini juga ialah untuk menerokai kesan tragedi tersebut terhadap rakyat Sabah dan Malaysia secara keseluruhannya. Ini juga melibatkan pemahaman, persepsi, dan perasaan masyarakat serta trauma yang dialami oleh keluarga mangsa serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat tragedi ini. Oleh itu, pengkaji berusaha dalam mencari maklumat dan informasi sebanyak yang boleh daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk rujukan masyarakat tentang isu ini. Di samping itu, pengkaji juga berhasrat untuk meneliti tentang respon dan penerimaan masyarakat mengenai isu kemalangan pesawat Nomad GAF ini. Kajian ini dapat meninjau tentang kesan yang dirasai oleh masyarakat setelah tragedi Double Six ini berlaku. Ia termasuklah respon emosional dan sosial serta perubahan dasar dan langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani insiden ini. Pemahaman tentang cara masyarakat dan kerajaan dalam mengambil keputusan untuk bertindak balas terhadap tragedi ini boleh memberi gambaran tentang kepentingan sejarah peristiwa ini dan perubahan yang terhasil daripada kes kemalangan nahas kapal terbang Nomad GAF ini beberapa tahun yang lalu. Dan yang terakhir, latar belakang kajian Double Six ini dijalankan oleh para pengkaji untuk merungkai perkaitan sejarah dengan tragedi kapal terbang terhempas di lapangan terbang Kota Kinabalu. Hal ini dikatakan demikian karena tragedi kes Double Six ini juga boleh menunjukkan kaitannya dengan konteks sejarah Malaysia. Ini melibatkan dalam usaha merungkai peristiwa dan khasiat Double Six sebagai sebahagian daripada naratif sejarah negara dan sumbangannya kepada perubahan politik, sosial maupun budaya yang lebih luas. Baiklah, seterusnya pernyataan masalah dalam kajian adalah
Salah satunya adalah penyebab kecelakaan, di mana kajian akan mencoba mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pesawat seperti kondisi cuaca, kesalahan pilot, kerusakan mekanik atau faktor lainnya. Selain itu, faktor keselamatan penerbangan juga menjadi kajian, di mana kajian akan meneliti kepatuhan terhadap prosedur keselamatan penerbangan, keefektifan sistem pemeliharaan pesawat dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan tersebut. Selain itu, kebijakan dan peraturan penerbangan, di mana kajian dapat melihat apakah ada kebijakan atau peraturan yang perlu diperbaiki atau diperketatkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di masa hadapan. Selain itu, permasalahan kajian ini juga adalah disebabkan dampak politik dan sosial, di mana kajian dapat melibatkan analisis terhadap dampak politik dan sosial dari kejadian ini, termasuk perubahan dalam pemerintahan dan kesedaran akan pentingnya keselamatan penerbangan. Bagi skop kajian, pekaji akan memfokuskan kepada maklumat yang boleh dikaitkan dengan tragedi Double Six. Ianya akan melibatkan analisis secara mendalam tentang sebarang sebab-sebab tragedi itu berlaku. Kajian ini turut akan merangkumi undang-undang ataupun akta-akta yang boleh dikaitkan dengan tragedi tersebut. Kajian ini juga akan memfokuskan dan menganalisis individu ataupun organisasi yang terlibat secara tidak langsung ataupun langsung dalam penyelidikan bagi tragedi tersebut. Seterusnya, tujuan kajian adalah menentukan kecelakaan, meningkatkan keselamatan penerbangan berdasarkan kejadian yang lalu, menilai respon dan tindakan penerbangan untuk meningkatkan peraturan dan kebijakan penerbangan masa seterusnya. Bagi dapatan kajian pula, pengkaji akan menjelaskan secara mendalam tentang objektif kajian. Sebab utama berlakunya tragedi Double Six masih belum disimpulkan. Namun, terdapat sebab yang ditekankan seperti faktor cuaca, kegagalan mekanikal dan juga kesilapan juru terbang. Bagi faktor cuaca, laporan memperlihatkan bahawa cuaca pada hari kejadian amat teruk, sehingga menyebabkan juru terbang tidak dapat mengendalikan pesawat dengan baik dan mengganggu komunikasi antara juru terbang dengan pengawal trafik udara. Kesilapan juru terbang pula dapat dikenal pasti kerana juru terbang tidak mematuhi piawaian operasi yang ditetapkan. Walaupun masalah enjin telah dimaklumkan, juru terbang tetap mahu meneruskan penerbangan. Pengarah operasi pesawat di Jabatan Penerbangan Awam turut melaporkan bahawa juru terbang berkenaan mempunyai rekod buruk dalam rekod penerbangan dan juga latihan juru terbang. Sebab kegagalan mekanikal pula, kajian mengenal pasti enjin pesawat mengalami kerosakan dan kurang penyelenggaraan. Perkara ini disokong oleh penyiasatan yang dilakukan oleh Institusi Teknologi Penerbangan Malaysia pada tahun 2008. Bagi kerangka kajian, dimula dengan pendahuluan mana menceritakan tentang latar belakang, tujuan kajian Double Six tersebut. Selain itu, metodologi penelitian juga, di mana pendekatan penelitian yang digunakan dan mengumpulan data dan sumber informasi. Analisis data yang digunakan juga mempunyai keterbatasan untuk mendapat informasi kejadian tersebut. Selain itu, temuan penelitian seperti implikasi dan kajian dan kesimpulan kajian tersebut. Selain itu, tinjauan pustaka juga dijalankan, di mana kajian sebelumnya tentang kemalangan pesawat, keselamatan penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Selain itu, proses investigasi kemalangan pesawat, implikasi kemalangan pesawat terhadap peraturan dan kebijakan penerbangan bagi kejadian tersebut. Seterusnya adalah objektif kajian. Pertama, mengenal pasti apakah sebab-sebab berlakunya kemalangan Double Six. Kedua, mengkaji bagaimana kes Double Six ini telah diklasifikasikan sebagai kes umum. Ketiga,
menyenaraikan akta-akta rahasia yang terdapat dalam kes Double Six, dan yang terakhir yaitu keempat, mengenal pasti siapa yang terlibat dalam penyelidikan kes Double Six. Seterusnya dalam kajian juga memaparkan konspirasi kejadian di mana sabotaj menjadi lidah kebanyakan rakyat Sabah, di mana berlaku hanya 53 hari selepas berjaya memenangi pilihan raya negeri. Bom telah meledak di negeri tersebut. Namun tiada dakwaan khusus pernah dibuat, walaupun sekurang-kurangnya satu akhbar telah diterbitkan tentang pemikiran pada masa tersebut. Namun sehingga kini ramai orang masih menanggan teori tersebut sebagai sabotaj. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi melengkapi kajian serta mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa kaedah, yaitu kaedah pengumpulan data. Rujukan dari internet merupakan rujukan yang paling banyak digunakan pakai oleh pengkaji. Ini karena internet mempunyai skop yang luas dan pencarian maklumat. Rujukan dari media berita online seperti Astro Awani, Berita Harian, dan Berita RT mempunyai skop yang luas dalam pencarian maklumat-maklumat yang penting. Kes Double Six dapat diklarifikasikan sebagai kes umum kerana tragedi ini dibongkarkan kerana ianya melibatkan pemerhatian dunia serta emosi orang awam. Peristiwa ini telah menarik perhatian orang ramai dan membawa kepada pelbagai spekulasi dan hipotesis mengenai puncanya. Tragedi ini menjadi kes umum kerana ianya mendorong kepada penglibatan undang-undang dan pengoperasian industri penerbangan. Akta-akta yang dapat dipastikan berkaitan dengan tragedi ini salah satunya ialah Akta Rahsia Rasmi 1973. Akta ini dikaitkan bagi memastikan sebarang maklumat yang mendedahkan punca sensitif tragedi tersebut menjadi sulit dan tidak didedahkan kepada khalayak umum. Selain itu, Akta Suruhanjaya Penerbangan Awam 1969 juga dapat dilibatkan dengan tragedi ini. Hal ini kerana akta ini akan melindungi maklumat yang berkaitan dengan ketidakpatuhan yang mungkin berlaku semasa operasi pesawat. Yang terakhir ialah Akta Hak Cipta 1987. Akta ini menghalang daripada penyebaran sebarang gambar, video atau reka bentuk yang berkaitan dengan tragedi ini tanpa kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Dapat dikenal pasti bahawa terdapat 3 organisasi yang terlibat dalam penyelidikan tragedi ini, iaitu Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (TCA), Biro Siasatan Kemalakan Udara Malaysia (AAIB) dan Keselamatan Pengangkutan Awam Kebangsaan (NTSB) Amerika Syarikat. TCA bertanggungjawab untuk menjalankan penyiasatan secara menyeluruh di tapak tragedi berlaku bagi mengumpulkan bukti-bukti yang penting. AAIB pula akan menjalankan pemeriksaan secara teliti terhadap serpihan pesawat serta menganalisis perakam data penerbangan dengan teliti. Ianya turut akan menebubual saksi yang terlibat dalam tragedi tersebut. Manakala NTSB pula akan melakukan pengenalpastian berkaitan dengan punca kemalangan dan akan turut mencadangkan cadangan yang berkesan bagi mengelakkan kejadian yang sama daripada berlaku. Penglibatan NTSB boleh dikaitkan dengan reputasinya yang tinggi dan terpuji dalam mengendalikan sebarang kemalangan. Seterusnya, untuk kepentingan kajian Double Six ini dijalankan pula yang pertama ialah dapat memberikan kejelasan dan keadilan. Siasatan yang komprehensif dan tepat dapat membantu dalam menentukan punca sebenar kemalangan dan perkara sebenarnya telah berlaku ekoran daripada tragedi ini. Hal ini penting untuk memberikan keadilan kepada mangsa dan keluarga mangsa serta menangani sebarang dakwaan kegagalan sistem atau kesilapan individu yang mungkin berlaku. Kajian ini juga mendedahkan kebenaran, juga membolehkan masyarakat mengatasi trauma yang wujud dalam diri masing-masing dan membina semula keyakinan terhadap sistem perundangan dan keadilan yang ada di negara kita. Kepentingan yang kedua ialah meningkatkan tahap keselamatan. Melalui hasil siasatan yang diperoleh melalui beberapa sumber dan pihak yang boleh dipercayai, didapati bahawa faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan tersebut
dan maklumat ini sedikit sebanyak boleh digunakan untuk menambah baik prosedur, keselamatan penerbangan, infrastruktur, atau faktor lain yang terlibat dalam tragedi ini. Seterusnya, kepentingan yang ketiga, ia boleh dijadikan sebagai proses pembelajaran dan juga pengemasannya. Ini kerana keputusan penyiasatan Double Six boleh menjadi sumber pembelajaran bagi industri penerbangan, pengawal selia dan institusi lain yang berkaitan. Maklumat yang diperoleh melalui kajian ini boleh diguna pakai untuk mengenal pasti kelemahan dalam protokol, peraturan atau latihan yang memerlukan penambahbaikan. Ini juga dapat membantu dalam meningkatkan standard keselamatan dan kecekapan dalam sektor penerbangan secara keseluruhannya. Di samping itu, kepentingan yang keempat ialah mengekalkan kepercayaan awam. Siasatan yang teliti dan teliti boleh membantu dalam membina kepercayaan orang awam terhadap pihak berkuasa dan institusi yang bertanggung jawab. Maklumat yang jelas dan tepat yang diberikan dapat membantu spekulasi atau teori konspirasi yang boleh merosakkan kepercayaan orang ramai dapat dielakkan. Kepentingan yang kelima ialah ia boleh memberikan tanggung jawab dan liability. Hasil kajian yang diperoleh melalui siasatan yang dilakukan dapat membantu dalam menentukan golongan yang bertanggung jawab atas kemalangan yang telah berlaku. Ia juga dapat membantu dalam menegaskan tanggung jawab undang-undang bagi pihak yang terbabit dalam kemalangan ini. Kepentingan yang seterusnya ialah persediaan pada masa akan datang. Dengan mengetahui punca sebenar kemalangan ini, ia dapat membantu dalam mengelakkan kemalangan yang sama daripada berlaku pada masa hadapan. Tragedi Double Six ini merupakan kemalangan nahas kapal terbang yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran untuk meningkatkan piawaian keselamatan penerbangan dan pengangkutan awam yang lain. Selain daripada itu, kepentingan kajian Double Six ini juga boleh memberikan kesan kepada politik dan juga sosial. Tragedi ini memberikan kesan terhadap institusi sosial dan politik yang besar pada Sabah dan juga Malaysia secara umumnya. Siasatan yang teliti dan telus dapat membantu orang ramai untuk lebih memahami peristiwa yang berlaku dan memastikan accountability pihak yang berkenaan. Dan kepentingan yang terakhir ialah dapat memberikan penghormatan dan ingatan kepada mangsa dan keluarga mangsa. Dengan menyiasat punca dan sebab utama kemalangan berlaku dan mengambil langkah untuk mengelakkan kejadian yang sama berlaku di masa hadapan, masyarakat dapat menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang telah kehilangan nyawa dalam tragedi ini dalam beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya akan membentangkan manfaat-manfaat yang boleh didapati berdasarkan tragedi Double Six. Antara manfaat yang boleh didapati ialah mengukuhkan sistem perundangan negara. Ini kerana pada masa berlakunya tragedi itu, ada kemungkinan besar bahawa pihak politik yang menguasai segalanya. Pihak politik yang menyimpan perkara ataupun maklumat-maklumat yang berkenaan dengan tragedi itu. Jadi, perkara ini berlaku sebab pihak politik ataupun pihak yang bertanggung jawab tidak ingin campur tangan masyarakat terhadap kes itu. Maka pada masa ini, pada zaman yang lebih moden, pihak kerajaan haruslah menjalankan proses-proses penyiasatan dengan teliti agar dapat mencari kebenaran yang sesungguhnya untuk diberikan kepada masyarakat. Manfaat yang kedua ialah mendorong negara agar mempunyai sistem pemerintahan yang lebih adil dan telus. Ini kerana tragedi yang berlaku telah menunjukkan ada sesuatu yang diketahui oleh orang-orang politik namun tidak dikongsi kepada rakyat dan ahli keluarga mangsa. Pihak Australia yang telah menjalankan penyiasatan ke atas kapal yang digunakan juga tidak memberi sebarang maklumat secara langsung kepada pihak sepatutnya berkenaan dengan punca kemalangan itu. Disebabkan itu, pihak kerajaan pada masa ini boleh ambil itu sebagai iktibar dalam mengurus negara, iaitu memerintah dengan telus dan agar dapat memberikan masyarakat apa yang sepatutnya mereka ketahui, memberi jawapan yang benar kepada pihak keluarga
para mangsa juga pastinya akan meringankan sedikit kesedihan dalam diri mereka dan mula belajar untuk mengikhlaskan kepergian para mangsa. Pihak pemerintah haruslah bekerja keras dalam menyiasat dan tidak menyimpan apa-apa yang layak untuk diketahui demi menjaga image, posisi, dan kedudukan semasa kerajaan. Manfaat yang ketiga ialah memberi kesadaran keselamatan penerbangan. Ini kerana tragedi Double Six ini melibatkan kenderaan dalam sektor penerbangan. Kesannya muncullah kesadaran yang semakin besar dan tinggi terhadap pentingnya keselamatan penerbangan. Setelah nahas tersebut terjadi, industri penerbangan di dalam negara ataupun luar negara akan lebih peka untuk memeriksa segala kekurangan atau kerosakan yang berlaku terhadap kapal-kapal mereka. Setelah pihak syarikat penerbangan mengetahui kekurangan yang berlaku, mereka akan mengambil tindakan untuk meningkatkan standar keamanan dalam setiap enjin kapal terbang agar keselamatan pengguna dapat dipastikan dan terjamin. Tragedi Double Six juga memberi manfaat kepada pelatihan terhadap anak-anak kapal. Pelatihan itu akan semakin meningkat. Tragedi ini seharusnya telah memberi peringatan kepada sektor penerbangan untuk mementingkan pengambilan anak kapal yang bersedia untuk menempuhi atau mengendalikan detik-detik cemas yang mungkin akan berlaku. Semua insiden yang telah berlaku dalam sektor penerbangan ini boleh menjadi titik mula dalam penambahbaikan bagi melatih anak kapal. Semua perkara yang wajib dilakukan semasa berlakunya situasi darurat harus dipraktikkan dalam diri anak kapal agar mereka boleh bertindak jika ada masa-masa cemas yang akan berlaku nanti. Selain itu, berlaku juga reformasi politik. Perkara ini bukan ingin membawa maksud yang negatif, namun kepergian tokoh-tokoh dalam politik pada masa itu telah membuka peluang kepada generasi yang lebih muda, lebih segar untuk mengambil alih jawatan itu. Kekosongan kepemimpinan mendorong mereka kepada perubahan dan reformasi politik. Ahli-ahli yang baru itu, mereka boleh mengisi kekosongan itu dan membawa idea yang lebih baik demi masa hadapan. Meningkatkan kesadaran masyarakat juga merupakan manfaat daripada tragedi Double Six ini. Ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa saja, namun adalah benar bahawa nahas kapal terbang boleh meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana nahas kapal terbang yang berlaku secara tiba-tiba tu secara langsung atau tidak langsungnya telah meningkatkan kesadaran masyarakat berkenaan dengan risiko yang berkaitan dengan sektor penerbangan. Perkara-perkara seperti itu akan membuka pemikiran masyarakat untuk menjadi pengguna yang lebih berhati-hati dan sentiasa memperhatikan keselamatan saat menggunakan kapal terbang. Kebersamaan masyarakat juga merupakan manfaat daripada tragedi ini. Ini kita boleh lihat apabila berlakunya tragedi nahas kapal terbang, ia telah menyatukan orang-orang pada masa itu yang berada dalam kesedihan dan penderitaan. Kepergian tokoh-tokoh yang penting dan berpengaruh pada masanya menimbulkan trauma dan kesedihan yang melampau yang bukan saja dirasakan oleh pihak keluarga mangsa, namun turut dirasakan oleh semua masyarakat. Jalinan yang terjalin antara masyarakat juga akan semakin besar kerana mereka sudah berkongsi kesedihan bersama-sama. Mereka saling menguatkan dan menyokongkan masing-masing dari segi fizikal dan mental. Kesannya perpaduan dalam negara akan semakin meningkat. Walaupun tragedi Double Six ini memberi manfaat kepada negara, adalah penting untuk kita semua ingat bahawa segala manfaat yang telah muncul tu tidak dapat menggantikan nilai nyawa yang telah hilang disebabkan tragedi ini. Begitulah juga dengan kesedihan yang tidak dapat dihapuskan dalam diri semua orang yang terjejas. Walaupun manfaat menyumbang kepada perkembangan negara pada masa ini, tragedi dan nyawa yang terlibat haruslah sentiasa dikenang dan dihargai. Secara kesimpulannya, tragedi Double Six yang sudah menjadi tanda tanya selama 47 tahun ini telah mencetuskan pelbagai persepsi dan kontroversi yang besar dalam kalangan rakyat Malaysia.
Punca sebenar kejadian masih belum diketahui sehingga kini banyak spekulasi yang timbul sebagai punca berlakunya kemalangan ini, antaranya kegagalan sistem kapal berfungsi, lebihan muatan, dan sabotaj ataupun khianat dari pihak politik akibat keadaan politik yang tidak baik pada masa itu. Ada juga yang mendakwa bahwa ada masalah komunikasi pada masa itu. Punca sebenar yang menyebabkan kemalangan yang dahsyat itu masih belum diketahui sehingga kini, dan laporan asal mengenainya juga masih menjadi laporan yang sulit. Diharapkan segala bukti atau kenyataan yang dirahasiakan selama ini akan dikeluarkan juga pada masa akan datang agar dapat memberikan pencerahan kepada pihak keluarga bangsa. Tragedi ini haruslah sentiasa diingat dan dijadikan pengajaran yang sangat berguna, adalah sangat penting untuk mengambil semua kekurangan atau kelampangan dalam pengendalian kes ini sebagai langkah untuk menjadi lebih baik di masa hadapan, terutamanya dalam bidang atau perkara berkaitan dengan penerbangan, penelitian fakta, dan pengurusan politik yang adil. Sekian dan terima kasih.